Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas agama petang tahun 5 bersama Ustazah Ashikin. Dalam mata pelajaran adab, tajuk adab pada kali ini adalah adab bersama pemimpin. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, semua orang bersedia dengan buku teks mata pelajaran adab kelas agama petang tahun 5 yang dibekalkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan ya. Buka muka surat pertama. Dengar Ustazah baca dan tunjuk baca sama-sama. Pelajaran 1. Adab dengan pemimpin. Okey. Pemimpin ialah ketua atau orang yang bertanggungjawab memimpin sebuah negara, negeri, daerah, kampung dan sebagainya. Misalnya ialah raja, menteri besar, ketua kampung, ibu bapa, guru besar, ketua darjah dan sebagainya. Kita hendaklah menjaga adab dengan pemimpin bagi menjamin keharmonian serta kemakmuran negara. Yang di-Pertuan Agong adalah pemimpin umat Islam negara kita. Perdana Menteri ialah ketua kerajaan Malaysia. Bapa adalah pemimpin keluarga. Guru besar adalah pemimpin di sekolah. Okey, penghayatan. Ibu bapa sebagai ketua keluarga. Keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa. Jadi, sebagai anak kita hendaklah taat kepada ibu bapa kita sebab ibu bapa nak mendapatkan keredaan Allah ini, kamu kena taat dulu dengan ibu bapa. Bila ibu bapa dah reda, barulah Allah memberi keredaan itu. Okey, boleh faham ya? Baik, buka muka surat yang kedua. Adab bersama pemimpin. Apakah ada adab yang kita perlu ada ketika kita bersama pemimpin? Okey, yang pertama, menghormati pemimpin. Yang kedua, bersifat kasih sayang. Yang ketiga, menasihati dengan cara diplomasi. Yang keempat, berdoa untuk kebaikan. Yang kelima, menjaga suara, tak tinggikan suara lah. Kemudian, yang keenam, berterima kasih kepada pemimpin. Tahukah anda sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'iyatih. Maksudnya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas pimpinannya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Maknanya kita semua adalah pemimpin dan kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita pimpinkan. Tak kiralah daripada peringkat mana, sama ada negara, negeri, kampung, sekolah ataupun di rumah sendiri. Baik, mari kita lihat muka surat ketiga. Apakah dalil taat kepada pemimpin? Punca untuk kita taat kepada pemimpin ni ada di dalam Al-Quran. Allah telah sebut yang berbunyi, Allah berfirman yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59 yang membawa maksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemimpin daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik dan lebih elok pula kesudahannya. Maksudnya kat sini,
punca kuasa kita taat kepada Allah ni Allah dah cakap dalam Al-Quran. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian taat kepada pemimpin. Selagi mana pemimpin kita itu tidak bercanggah dengan syariat Islam, maka kita kena taat kepadanya. Okey. Lihat muka surat keempat. Setiap pemimpin ni ada jasa dia. Jadi, bagaimana kita sebagai rakyat, sebagai orang bawahan ini menghargai jasa pemimpin. Okey, yang pertama, kita mestilah menanamkan semangat cintakan negara. Yang kedua, mesti menyokong dan membantu mereka. Yang ketiga, kesetiaan yang ikhlas kepada pemimpin. Yang keempat, menghargai pemberian dan kemudahan. Yang kelima, menjaga harta benda awam. Dan yang keenam, menjadi rakyat yang berdisiplin. Buat yang baik-baik, insya-Allah dapat yang baik-baik. Okey, itu cara kita menghargai jasa pemimpin ataupun guru kita ataupun ibu bapa kita sendiri. Seterusnya, buka muka surat 5. Perhati, lihat dan baca. Pemimpin ni dia ada kelompok-kelompok dia. Bukannya satu kelompok je, banyak kelompok. Seperti mana yang kita ketahui, kita baca tadi yang mula-mula. Kelompok yang pertama adalah negara. Siapa pemimpin di peringkat negara kita? Kita ada raja, kita ada sultan, kita ada agung. Dan kita ada Perdana Menteri. Kemudian di peringkat negeri, kita ada menteri besar. Di peringkat daerah, kita ada pegawai-pegawai daerahnya. Di peringkat kampung pula, kita ada ketua kampung. Di peringkat mukim, kita ada penghulu. Di dalam keluarga pula, kita ada bapa kita sebagai ketua. Kemudian, bila di sekolah, kita ada guru besar sebagai ketua. Bila di kelas, kita ada ketua kelas. Okey, faham ya? Kita hendaklah patuh kepada pemimpin adalah satu kewajipan. Kita kena wajib taat dan patuh kepada pemimpin atas kita. Okey, seterusnya buka muka surat 6. Apakah faedah jika kita beradab dengan pemimpin? Kalau kita buat baik dengan orang, mesti kita dapat manfaatnya kan? Okey, yang pertama mestilah dikasihi oleh Allah. Yang kedua, mudah mendapat pertolongan atau bantuan. Yang ketiga, keadaan masyarakat akan aman dan sentosa. Yang keempat, mendatangkan hasil kerja yang baik. Yang kelima, memudahkan urusan. Yang keenam, mengukuhkan hubungan silaturahim. Bila kita beradab, kita akan dapatlah semua ni. Disayangi Allah, kerja kita jadi mudah, mudah dapat bantuan, masyarakat akan aman dan sentosa sebab tak bertelagah. Kemudian kerja yang kita buat pun akan menjadi baik. Lepas tu, hubungan kita dengan pemimpin pun akan bertambah erat. Okey, baik. Seterusnya, buka muka surat 7. Tadi faedah kita beradab dengan pemimpin. Sekarang kita lihat apa pula kesannya jika kita ni tidak beradab dengan pemimpin. Yang pertama, Allah tak suka kalau kita ni tak beradab. Tak kira lah dengan pemimpin ke dengan kawan kita pun. Kalau kita tidak beradab, memang Allah tak sukalah. Jadi kita akan mendapat kemurkaan Allah. Na'udzubillah. Kita tak nak yang tu. Kemudian memburukkan imej negara. Kemudian lemahkan semangat pemimpin atau menjalankan tugas negara dengan cemerlang. Maknanya pemimpin ni bila kita tak beradab dengan dia, dia akan menjadi lemah ataupun dia dah tak boleh nak melakukan pimpinan dia tu dengan baik, menjalankan tugas dengan baik. Kemudian menggalakkan perancangan dibuat oleh pemimpin untuk kebaikan rakyat. Bukan menggalakkan, menggagalkan. Bila dah tak beradab, pemimpin pun tak dapat nak membuat perancangan-perancangan yang telah dirancangkan. Jadi gagallah benda yang dia nak buat tu untuk kebaikan rakyat. Tapi bila rakyat tidak beradab dengan pemimpin, marah-marah pemimpin ataupun mengutuk pemimpin, jadi benda-benda yang pemimpin dah rancang tu tak dapat dilakukan sebab pemimpin terhalang untuk melakukannya akibat daripada sikap rakyat yang tidak beradab. Okey. Seterusnya, lihat muka surat 8. Baca dan cuba hayati. Dengar saya baca dan kamu ikut cuba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tokoh pemimpin, sifatnya adil lagi berwawasan, banyak faedah mentaati pemimpin.
diberi pahala sebagai balasan. Tanggungjawab dijalankan penuh amanah, disayangi masyarakat, berbilang bangsa, berbudi pekerti tiada kerena, pemimpin adil dikasihi yang esa, bersih, cekap, jujur dan amanah. Itulah amalan sifat terpuji. Tiada sengketa, tiada gundah, hidup masyarakat aman dan harmoni. Terima kasih ucapan diberi kepada pemimpin yang kami sayangi. Jasa dan bakti tetap diingini. Akan kami kenang hingga kemati. Okey, baik. Sila lihat muka surat 9, iaitu ada kisah teladan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu Khulafa Ar-Rasyidin yang kedua. Sayyidina Umar Al-Khattab seorang pemerintah yang berwawasan. Banyak perkara yang telah diwujudkan ketika pemerintahannya. Di samping itu, seorang yang berfikiran terbuka dan sedia mengaku kesilapan diri dan menerima pendapat orang lain. Contohnya menerima pendapat Abu Bakar mengenai tawanan perang Badar yang tidak mampu membayar wang tebusan supaya mengajar kanak-kanak Islam sehingga pandai sebagai ganti tebusan wang. Banyak jasa yang telah dicurahkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dalam perkembangan dakwah Islamnya. Okey, maksudnya kat sini Sayyidina Umar ni kita jadikan dicontoh sebagai pemimpin ataupun pemerintah yang sangat berjiwa rakyat. Dia sentiasa membantu rakyat. Jika rakyatnya berada di dalam kesusahan, dia yang pergi bantu, bukannya melalui orang lain, tetapi dia sendiri yang pergi. Jika kamu ditakdirkan menjadi pemimpin satu hari nanti, hendaklah kamu bersikap seperti ini. Selain kita menjadikan contoh Nabi Muhammad SAW, para khulafa ar-rasyidin juga boleh kita jadikan contoh untuk kehidupan kita. Okey. Seterusnya, mari kita cuba uji minda. Okey, apakah maksud pemimpin? Pemimpin siapa? Ketua ataupun orang yang paling atas di dalam sesebuah kelompok ataupun organisasi ataupun pertubuhan. Kemudian, apakah adab dengan pemimpin? Tadi kita dah bincangkan, kamu fikir-fikirkan. Siapakah pemimpin di peringkat negara? Siapa? Raja, Perdana Menteri. Di peringkat negeri, Menteri Besar. Di peringkat daerah, pegawai-pegawai daerah. Di peringkat kampung, ketua kampung ataupun penghulu kampung. Di peringkat sekolah, guru besar. Di peringkat rumah kita adalah ibu bapa kita. Okey, apakah faedah kalau kita beradab dengan pemimpin? Dan apakah akibat jika kita tidak beradab dengan pemimpin? Jadi, kamu fikir-fikirkan apakah jawapannya. Cukup setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.